Okey. Aku salam. Yang kau panggil aku pagi-pagi ni ke Wangsa Maju ni buat apa? Berapa kilometer aku datang ni tau. Dah sampai ni 20 minit. Aku belanja roti. Aku belanja teo. Oh itu ya aku instant Aku belanja tosai. Aku belanja pisang. Apa lagi nak? Bang. Abang jangan gaduh depan saya bang. Tunjuk contoh yang baik sikit. Ni apa masalah ni? Apa ni? Semalam tulis pasal Muhyiddin pergi jumpa Mahathir. Apa cerita ni? Apa? Aku kan tulis lah benda yang aku tahu untuk kepentingan awam. Supaya UMNO ni macam kau ni jangan ditipu oleh orang Muhyiddin ni. Gairah sangat kerajaan Muhyiddin ni. Aku nak beritahu kau orang. Lepas tu dulu aku dah beritahu kau. Kerajaan ni apa namanya? Kerajaan ni gabungan lah. Apa nama dia? Dia dalam masa ucapan perdana dia tak ada buat apa pun. Dia tak ada kata ini kerajaan Perikatan Nasional, Pakatan Nasional, kerajaan campuran. Kemudian kau, aku nak beritahu kau jangan terkosak membagian masa baju kan? Kau jangan bangang sangat. Tarik balik. Tarik balik bantan-bangan. Bangang itu lebih kotak cerdik lah. Aku nak beritahu kau, patutnya dia sebutlah nama UMNO, nama PAS yang memberikan sokongan kepada dia. Dia tak sebut. Dia sebut lagi kebaikan Dr. Mahathir. Kau tak boleh baca ucapan tu. Yang tadi ni tersambung. Ni tak selesai lagi tadi yang kata untuk apa dia pergi Muhyiddin pergi jumpa dengan maklumat mana Datuk dapat ni? Maklumat tu kau jangan tanya. Aku kan ada Uncle United Network Command for Law Enforcement. Okey. Uncle tu kod kau tak tahu siapa yang sebenarnya. Hebat lah bang ya. Cakap dengan dia jangan menyampuk. Yalah dia menyampuk. Dia baru nak relax kayu basikal tu berapa jam. Kau bagilah dia. Okey, rakaman ni dirakam oleh saudara Mazlan Latif. Oh. Saudara Mazlan Latif ni yang baru turun daripada Gunung Genting Hempah. Genting Hempah. Gunung Kinabalu. Ya itu lama dah. Tak kena ingat yang tinggi sikit, kita sempat rendah. Okey. Jadi, okey Dah Tok. selesai masalah ni. Tok, pandangan Datuk lah. Bila kau panggil aku Tok ni? Yen. Itu manja. Pandangan Yen sekarang ni, apabila Zahid menawarkan diri untuk tidak dicalonkan semula, apa sebenarnya yang cuba Zahid sampai? Zahid ini seorang ahli politik. Dia pun lebih lama juga, melebihi 30 tahun dalam politik ni. Dia pun tahu komunikasi politik kan, itu bidang dia, doktor dalam bidang komunikasi politik dia. Dia seorang pemancing. Dalam sungai ni, dalam lautan, lombong, dalam bawah tu kita tak ada satu ikan, namanya ikan Muhyiddin Yassin. Jadi dia nak memancing sekarang ikan itu, sama ada makan umpan atau biarkan umpan itu. Jadi dia punya isinya ialah apa sikap Muhyiddin Yassin dengan kenyataan itu. Sebagai seorang Perdana Menteri, dia presiden, yang ini pun presiden, dia kena jawab kerana parti dia ada dalam kerajaan Muhyiddin. Sama ada dia nak terima kasih ke dengan Zaid Hamidi. Mungkin dia kata saya terima kasihlah, melapangkan kepala saya, saya memikirkan dia ke, atau dia kata saya tak apa, saya akan bincang balik dengan Zaid Hamidi dan sebagainya. Tetapi kesimpulannya saya rasalah bahawa Zaid Hamidi pun tahu bahawa yang saya kata segalanya dirujuk kepada orang bernama Dr. Mahathir Mohamad. Marah sangat kat Tan apa ni dekat dengan Syamuddin. Apa salahnya kalau Syamuddin ambil jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri? Siapa marah? Tak ada siapa marah. Kalau cuba uji, suruh Syamuddin telefon saya jawab ke tidak? Kalau orang marah, jawab pun tidak. Agak-agak Syamuddin ada bila nombor telefon tu? Apa? Nombor telefon Yen ni? Macai dia banyak tahu. Macai boleh beritahu, ataupun Macai dia telefon pas kat dia. Tapi pemimpin ini bukan jenis pemimpin yang merakyat. Yang merakyat. Jadi, ni soalan boleh jawab lagi. Kenapa saya marah? Sebab dia memecah belahkan ahli parlimen. Contoh, sebahagian daripada ahli parlimen kita secara terus terang nak menyokong Dr. Mahathir walaupun belum ada usul undi tidak percaya. Dan selepas Dr. Mahathir jatuh, tidak menjadi Perdana Menteri, mereka konsisten lagi menjadikan
Hishyamuddin nakhoda mereka, bukan Zahid. Sebab mereka mungkin termakan budi daripada Hishyamuddin. Mana kita tahu. Budi yang bentuk macam mana tu? Budi macam-macam lah budi ni. Takkan saya nak detailkan. Tetapi masalahnya sekarang ni ialah saya rasa lah diorang ni pun sokong Muhyiddin ni kerana arahan Hishyamuddin, bukan kerana kehendak Zahid. Itu sebab mereka terkurung sana terkurung sini di masa kalang kabut dari tu. Kesan kepada UMNO kalau Hisham katalah Tan Sri Muhyiddin pilih Hisham ni sebagai TPN, kesan dia kepada UMNO. Kesan dia pada UMNO, pertama UMNO berpecah belah, dan saat Hishyamuddin dilantik sahaja menjadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, ahli Parlimen sudah berpecah. Ada yang akan ikut Hishyamuddin dan ada yang konsisten dalam UMNO menyokong Zahid. Berjuang bersama Zahid. Berjuang bersama Zahid. Jadi satu. Yang keduanya pemilihan UMNO tahun depan. Dengan keadaan ahli-ahli UMNO ni yang tak ada pertimbangan politik yang kepanjang, sebilangan besar ahli UMNO ni berpolitik kait pagi makan pagi, kait petang makan petang ni, tiba-tiba Hishyamuddin nak bertanding presiden. Menang dia. Menang. Tak baca hina ahli UMNO tu macam tu. Iyalah, ahli UMNO ni berapa banyak yang lapar daripada yang kenyang. Walaupun waktu kita pun lapar juga, tapi tak 22 bulan kita lapar. Yang sekarang ni terjadi apa dia? Mereka semua sekarang ni pergi ke kerana nak harah habuan. Politik ni habuan lah, bukan politik habuan. Tak ada habuan siapa nak berjuang. You ingat orang yang maki-maki saya dalam Facebook, ada seorang daripada Kota Raja tu kata saya binatang, you tak free ke? Bayar tu. Bayar. Tak free tak buat. Saya tak dapat buat habuan. Awak tak pernah balon, kau balon lah. Abang Rafi tak bayar pun. Tak bagi pun. Cepatlah. Aku tak minta dengan dia pun nasib baik. Apa dia? Aku tak minta dengan dia pun nasib baik. Siapa nak jawab yang pagi tu? Siapa nak jawab? Jadi masalahnya akan berlaku dalam UMNO ni perpecahan. Dia punya idea simple. Kalau Hishyamuddin menjadi presiden UMNO, Bersatu akan dibubarkan. Mereka masuk balik UMNO. Sangguplah kita, orang yang menyebabkan kita susah selama 22 bulan, masuk balik dalam UMNO? Bolehkah kita bersilaturahmi? Bolehkah kita berpeluk cara Arab, pipi kiri kanan? Cara Turki. Cara Turki. Cara Turki dia pakai hidung. Gitu. Saya tu tak nampak. Tok Yin tak nampak ke? Apa ni? Game apa yang sedang bermain sekarang? Gamenya semua kepentingan diri masing-masing. Mahathir tak akan mungkin naik dalam politik. Untuk generasi dia punya harta benda terjaga dan tidak diusir. Tak ada apa game pun. Game Melayu tak ada dalam tu. Game Melayu tak ada dalam agenda Mahathir ni. Game dia ialah untuk anak ibu dia. Kalau Mak Hassan macam mana? Mak Hassan adalah tokoh. Tetapi dia seorang wakil rakyat. Tetapi sekarang ni kita nak kena tengok kenyataan timbalan dia bernama Khairi Jamaluddin. Khairi lah. Saya pun lupa nama dia budak ni. Khairi Jamaluddin. Khairi sendiri selaku timbalan dan ahli parlimen tak mendesak si apa nama dia? Mak Hassan. Nama pun tak ingat ni nama ni. Jangan berhubung sama lupa. Jadi kalau dia sebut apa dipanggil? Kalau dia sebut apa dipanggil tu? Saya sokong Mak Hassan. Baguslah. Dia pun berlumba juga. Dia pun dalam track yang sama, berlumba nak pergi timbalan Perdana Menteri atau boleh nak jadi Perdana Menteri. Maknanya untuk sekarang ni Zahid ini dikelilingi oleh tak. Dia dipanggil, apa yang saya nak kata dekat you, dikelilingi oleh Brutus Mark Antony. Kan? Jadi dia sekarang ni, Zahid ni, Brutus dia dikeliling dia sekarang. Kalau tengok berapa ramai. Dan sebut di kelompok Mahathir Risma ni dalam UMNO ni masih ada. Mahathir Risma ni masih ada. Kerana mereka melihat bahawa Mahathir ni yang
memperkayakan mereka dulu 22 tahun. Yang kaya hari ini ialah yang berada dalam zaman Mahathir, bukan di zaman Najib. Mana ada? Kunan dulu Mahathir kaya kan juga. Ya. Kunan kena. Kerana Tekunan dia punya masalah tak mau patuh kepada kehendak. Mana dia berprinsip lah. Zahid pun tak nak patuh juga. Itulah kena. Jadi barang siapa tidak, Hishamuddin sendiri sehingga saat akhir di Kementerian Pertahanan punya isu dan diulang oleh Mak Sabu malam tadi masalah helikopter tu, kenapa tidak diambil tindakan? Mak Sabu sendiri pernah beritahu saya akan penyelewengan pembekalan helikopter tu dengan wang yang dibayar helikopternya tak sampai. Dia nak ambil tindakan tapi dihalang oleh Dr. Mahathir. Apa jadi pegawai dia yang kena raiman sampai hari ni? Itu antara dia. Pegawai-pegawai yang kena raiman sampai sekarang tidak didakwa dan tidak akan didakwa kalau orang tu bernama Muhyiddin Yassin. Kerana mereka ada pakatan. Saya yakin Tan Sri Muhyiddin boleh memacung negara sebagai Perdana Menteri. Dia punya isu ialah Muhyiddin ni boleh buat dan dia berpengalaman dalam usia muda. Dia dah jadi parlimen, jadi timbalan menteri, jadi menteri besar, kemudian balik jadi menteri. Dia tak pernah jadi pembangkang dalam sejarah politik dia sejak tahun 78. Dia tak pernah jadi pembangkang. Dia tak pernah duduk di kursi pembangkang dalam sejarah politik dia. Boleh dengan syarat disatukan. Tetapi masalahnya sekarang ini, dia sendiri mempunyai agenda memecah belahkan tim ini. Jadi akan dipertikaikan lagi. Kalau dia cerdik, dia kena ikut apa kata parti yang bergabung. Apa kata UMNO, itu dia kena ikut. Macam PAS dia tak peduli. Sebab PAS pun tahu ini agenda sementara. PAS pun bercita-cita nak jadi single party memerintah Melaya. Jadi apa lagi soalan? Dah ini. Kita santai lah. Jadi jangan. Kena faham. Saya ada satu soalan. Apa soalan kau Mazlan? Kayu basikal? Saya tak kayu basikal. Saya tak tahu pun naik basikal. Tak ada. Ni siapa nak bayar ni? Bayar ni tak apa. Kita telefon Datuk Ali Maju. Kita simpan tepi dululah. Tak pasal apa banyak sangat makan lagi ni? Makan hari ni kerana saya tahu sama ada 2 orang ni. Dan Maju atau Mazlan Latif nak belanja. Tak apalah, saya belanja lah. Saya belanja lah abang saya. Tapi kalau dia boleh pakai kredit card, boleh lah. Kredit card dia bukan debit card dia. Tak apalah, apa dah saya belanja lah. Jangan risau, duit Datuk Aman banyak lagi. Kan, saya rasa apa ni, tertentu tau. Kita ni orang UMNO, ahli UMNO. Berapa tahun dalam politik? 18 tahun tolak, jadi 50 tahun. Tolak apa? Saya umur 68. Masuk politik umur 18 tahun. Dah jadi naik ketua muda cawangan. Non-stop. Agak-agak tu, tengok UMNO ni boleh terbunuh tak dengan game yang sedang dimainkan oleh? Kalau UMNO ni tidak ada dipanggil apa ni, pengesan periuk api, dia akan terpijak periuk api. UMNO kena lihat bahawa periuk api terlalu banyak dipasang oleh pihak yang masih menentang dia. Jadi pemimpin sekarang kena sama ada letupkan dulu periuk api di depan itu untuk bala tentera kita lalu, atau kita suruh bala tentera kita masuk, mati sia-sia dalam periuk api. Datuk sokong Tan Sri Muhyiddin pun ya. Apa dia? Sokong. Dari segi dia menjatuhkan Mahathir, menjatuhkan DAP, saya dan juga menghalang Anwar jadi Perdana Menteri, saya sokong. Ada pemilihan. Saya sokong kerana itu. Pada saya, Dr. Mahathir itu mestilah dijatuhkan dulu. Komen tentang Zahid? Sokong tak? Zahid kawan saya. Bahawa walaupun saya maki hamun bergaduh bertumbuk ke apa ke, dia tetap kawan saya. Mana ada pendapat? Kalau dia tak ada bertumbuk lah kita orang. Tapi dah sekarang umur 60 tak ada lagi lah. Kalau zaman muda lu mungkin lah kot. Saya pernah tidak mendengar nasihat dia. Jadi Zahid waktu jadi siswa politik Datuk Najib di Kementerian Belia, saya hayun Datuk Najib tu depan dia. Bang, ada soalan ni. Dia kata abang rapat dengan Kunan. Bagi tahu rakyat Malaysia, apakah bisnes Kunan buat selama ni?
Banyak orang berfikirkan ni guna ni saya kerja dengan dia tau secara personal tau kepada dia 1986 hingga 1994. Lama tu. Saya yang mula-mula gerakkan buat letterhead Tak Mansuri Holding tahun 87, dan masa itu dia dah kaya dah. Dia ni daripada syarikat kapet di Jalan Kuching Lama. Sebelum itu dia meniaga gas. Dia mewaris sedikit perniagaan bapak dia. Bapak dia orang meniaga, arwah bapak dia Tengku Mansur tu. Jadi dia kembangkan. Dia berkembang, kemudian itu dia cerdik sedikit. Beli saham, jual saham, beli harta, jual harta. Cuba tengok kronologi 30 tahun tu. Latar belakang dia. Dia buat hotel, belanja 10 juta. Kemudian contoh dia, orang nak beli 25 juta, dia jual. Dia untuk 15 juta dalam masa 1 tahun. Kalau duit tu simpan ke bank, tak dapat banyak tu dia punya apa? Interest. Ini cara-cara mereka. Dan saya dah katakan sport tu. Masa Dr. Mahathir kononnya nak menerap data Islam, lembaga loteri kebajikan ditutup. Masa tu kita beli sport tu, perniagaan itu bukan judi itu. Iaitu yang membawa keuntungan yang besar. Kemudian dia jual. Saya nasihat dia dekat Tengku Anan ni. Kita tanyalah dia tu. Dia kata elok lah, tak payahlah. Dah jadi director syarikat judi ni, jual. Dia jual sport tu. Dia jual apa dia panggil? Prescott, kuda tu. Semua dia jual. Itu yang saya nasihat dia masa dulu. Bangkok tu syarikat judi lah. Tapi tahun 93 pergi cari balik sahabat lama dia Star. Dia antara orang Melayu yang percaya. Saya Mokhtar Al-Bukhari belum masuk lagi dalam sejarah. Yang ada Azman Hashim, tak salah saya, Tengku Azman. Orang Melayu terkait 1993. Dan waktu 1998, waktu menurun, dia pernah berjumpa, saya pernah berjumpa dengan dia. Dia beritahu saya, aku nak jual semua syarikat-syarikat aku ni. Aku bayar hutang-hutang. Aku masih ada lagi 150 cash. Tunai 150 juta tahun 1993. Dan saya tahu Tengku Anan ni banyak meniaganya di luar negeri. Jadi kalau dia meniaga di Jerman, dia meniaga di London dengan Pak Lee, dah beli saham sana. Kalikanlah kalau ada 50 juta pound sterling dia punya share, dia jual dengan tukar berapa juta. Dia dapat lah. Maknanya dengan sebab baru ni 800 bilion 800 mata dalam waktu dia jadi bendahari pemuda UMNO, masa tu Mahathir tak bantu sangat pemuda UMNO. Najib jadi ketua muda. Apa pendapatan Najib selain dia jadi menteri? Jadi ketua muda. Tengku Anan lah yang sponsor. Saya yang sign check. Kalau Mentara tu kalau balik boleh bangun daripada kubur, dia akan cerita benar. Ataupun apa tu? Isa. Bekas speaker Bukit Kentang. Isa Ismail. Dia boleh menceritakan. Itu belum lagi masuk kes-kes yang orang UMNO kena bankrupt lah. Waktu pilihan raya 90, saya berhelikopter dengan dia, bagi bantu semua wakil rakyat yang tak ada duit nak bertanding. Begitu juga 95, begitu juga 99. Pergi tanya wakil rakyat yang bertanding sekarang, khasnya ahli parlimen yang ada sekarang ni, wakil rakyat, mana yang tak dapat hasil daripada kekayaan Tengku Anan tu? Ada ke soalan? Ada lagi soalan? Bagi tahu kat rakyat Malaysia, apa salahnya orang Melayu nak kaya? Dapat bantu semua orang. Jadi itu yang masalah dia, yang kamu nak serang. Yang kaya kan Tengku Anan ni, orangnya bernama Mahathir bin Mohamad. Tengku Anan kerana hendakkan berselindung, Mahathir nak tolong Winston Tan, suruh Tengku Anan jadi direktor berjaya. Front line dalam segala perniagaan Winston Tan dulu ialah Tengku Anan. Kemudian Tengku Anan semua jual share dia. Dan sekarang dia tak ada kaitan lagi dengan Winston Tan. Tapi yang kaya kan siapa? Kalau tak Mahathir, Anwar. Dua orang dia. Melayu ni marah ni dah. Sampai fitnah bukan sambung projek banyak. Bukan. Saya rasa sepanjang saya tahu Tengku Anan terlibat dalam tender kerajaan. Dia tak pernah masuk kontrak kelas F. Itu saya tahu sangat. Yang saya tahu ialah tu
lebuh raya Lemak Pantai tu, yang bang, yang tu dia punya. Kemudian kalau ada pun kontraktor, dia tak main aktif. Dia hanya dia buat apa? Syarikat-syarikat dia. Tetapi saya masih ingat lagi waktu dia membuat syarikat Propel. Propel tu dia yang founder. Masa tu kita nak buat Pelasara, kita buat Propel, iaitu penyelenggaraan lebuh raya ni. Tengku Anam punya fikiran, kita akan tolong orang Melayu setiap 5 km atau 10 km, satu syarikat bumi akan dibagi membersihkan lebuh raya tu. Propel. Oh, ya ke? Propel tu sendiri Tengku Anam yang asaskan. Jadi banyak benda yang orang tak tahu. Jadi dalam perkara ni, saya berhaklah kepada Tengku Anam. Dia tak kaya kerana projek. Buktikanlah mana tender dia masuk. Masalahnya banyak orang tak tahu. Saya dengan Tengku Anam mencadangkan buat menara Kuala Lumpur tau. Dengan lukisan pelannya semua ada. Disambung oleh Allahyarham Tok Mat. Dia sambung siang hari. Dia ambil total apa yang kami buat tu, pelan menara Kuala Lumpur tu, dia buat sendiri. Tok Mat mana ni? Allahyarham Muhammad Rahmat. Tok Mat banyak sekarang ni. Muhammad Rahmat. Tengku Anam masih hidup. Tanya ke tak? Bagaimana saya hantar proposal buat Tengku Anam, kan Tengku Anam kata you baik dengan Tok Mat. Dia hantar ni. Saya pergi hantar. Buat. Guna nak buat menara Kuala Lumpur. Lah kali projek tu disapu. Reka bentuk tu sama dengan kami punya design dulu. 240 juta. Itu soalan terakhir tu. Ya. Pernah dalam Minum. Dalam minum saya kena bayar. Ingat suara aku free. Okey. Apa harapan pada adik-adik UMNO dalam kemeluk sekarang? Ahli UMNO sekarang ini mesti berganding bahu, mengikat tangan sesama sendiri, kuatkan pertahanan kita, pertahanan jati diri kita, pertahankan prinsip perjuangan kita. Jangan lari. Jadi yang berlaku sekarang ini mungkin akan berakhir pada bulan Mac, pada bulan Mei, 18 Mei. Kalau umpamanya Tan Sri Muhyiddin tidak mengindahkan UMNO ni, dia menganggap UMNO sebagai sampah atau rumah pelacur atau hotel tempat dia bermalam, pada 18 tak ada sebab kita untuk tidak menyokong usul undi tidak percaya pada dia. Tetapi prinsipnya, maknanya sehari sebelum undi tidak percaya dibuat, para menteri UMNO kena letak yatan lah, untuk duduk di belakang pembangkang untuk menyokong dan meruntuhkan kerajaan Muhyiddin Yassin ni. Dan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang ada otoriti, pergi sembahlah kepada Tuanku Yang Tan Agong untuk bubarkan Parlimen. Jadi kita boleh bertanding secara terbuka, dan kalau mufakat nasional masih mau dikekalkan, kita akan berunding dengan PAS untuk perjumlahan kursi dengan dasar-dasar yang berprinsip pada tahun 2018. Begitu. Silakan. Terima kasih. Terima kasihlah. Ini saja. Jan. Kita baru jadi kerajaan awal hari. Okey. Terima kasih. Bye bye. I'm fighter. Okey. Itulah dia tadi perbincangan, pergaduhan semua dekat di restoran Nali Maju. Nanti kita bersiaran lagi, insya-Allah.